Assalamualaikum dan selamat petang yang dihormati Encik Fawaz. Saya Sharifah Izrina daripada Kumpulan 2 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pembentangan Klik dengan Bijak. Pada hari ini, kami akan membentangkan topik oversharing dan cyberbully serta kesan, punca dan isu-isu berbangkit. Topik pertama yang akan dibincangkan adalah oversharing. Oversharing bermaksud perkongsian berlebihan di media sosial tentang info peribadi, seperti berkongsi tentang lokasi terakhir dan alamat rumah di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Nur Azli, Matric number TE22006. Saya akan menerangkan penyebab berlakunya oversharing. Yang pertama, anxiety. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadu masalah dengan sesiapa dan mengambil keputusan untuk meluahkannya di media sosial. Yang kedua, penggunaan media sosial yang berlebihan. Bagi orang yang menganggap media sosial sebagai medan yang paling penting dalam hidup mereka, mereka akan berkongsi segala informasi di akaun media sosial mereka tanpa berfikir keburukan yang akan datang kepada mereka. Yang ketiga, kesepian atau keupayaan untuk mencipta pendekatan. Orang seperti ini merasakan dirinya tidak kesepian apabila mereka berkongsi maklumat di media sosial. Kesan oversharing di media sosial. Yang pertama, produktiviti menurun. Apabila seseorang itu berkongsi sesuatu di media sosial, jika ada yang memberikan respon yang tidak baik, seseorang itu akan berasa sedih dan kehilangan fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, data peribadi tersebar. Contoh yang sering dilakukan oleh setiap individu adalah berkongsi maklumat seperti nombor telefon, tempat tinggal dan tarikh lahir yang akan mendatangkan kesan buruk terhadap individu tersebut. Yang ketiga, dihendap oleh orang yang tidak dikenali. Apabila terlalu kerap menggunakan media sosial, tanpa sedar, mereka telah berkongsi maklumat peribadi seperti keberadaan terkini mereka dan akhirnya dihendap oleh orang yang tidak dikenali. Yang keempat, berlaku pencurian. Apabila terlalu banyak berkongsi maklumat peribadi tanpa disaring terlebih dahulu, kes kecurian boleh berlaku apabila seseorang individu itu berkongsi maklumat tentang ketidakberadaan mereka di rumah. Yang terakhir, memburukkan kesihatan mental. Jika seseorang itu mendapat komen negatif secara berterusan, ianya akan mengganggu kesihatan mental yang serius akibat tidak dapat mengawal emosi mereka dengan baik. Contoh maklumat yang tidak perlu dikongsi di media sosial. Yang pertama, alamat rumah. Yang kedua, nombor kad pengenalan. Yang ketiga, nombor telefon. Yang keempat, gambar-gambar intim. Yang kelima, lokasi pergerakan terkini. Dan yang terakhir, maklumat sulit atau rahsia. Nama saya Siti Mezura binti Zulkifli, ID TJ22086. Sekarang saya akan menjelaskan tentang topik yang kedua, iaitu mengenai bully cyber. Apakah itu bully cyber? Bully cyber ialah penggunaan teknologi yang tidak beretika daripada seseorang pengguna untuk mengancam, memalukan atau memaki haman orang lain menggunakan elektronik seperti message teks, chatting atau perbualan maya, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang kesan bully cyber kepada seseorang mangsa. Yang pertama, mereka akan kehilangan semangat untuk melakukan kerja. Ini kerana fikiran mereka sering memikirkan tentang perlakuan pembuli tersebut, menjadikan mereka tiada daya dan kurang semangat. Seterusnya, mereka akan kehilangan keyakinan diri. Kutukan yang dilemparkan tentang paras rupa daripada pembuli cyber menjadikan mereka rasa tidak layak untuk mencapai standard rupa cantik atau segar. Contoh kata lain ialah beauty standard. Yang ketiga, berkehendak untuk membahayakan diri sendiri. Orang yang kerap stres akan lebih cenderung untuk membahayakan diri sendiri dan memberi mereka kepuasan daripada kesedihan mereka. Selain itu, mereka sukar untuk mempercayai orang sekeliling sebab kerana pembuli selalunya tidak menunjukkan diri mereka di alam maya, menjadikan mangsa lebih berwaspada kepada orang sekeliling mereka. Saya Nur Aisyah Umayyah binti Muhammad Rosli, ID number RK21112 dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses pada tahun kedua. Punca berlakunya cyberbully adalah ketidakpuasan hati terhadap seseorang. Dalam maksud yang lain adalah berdendam. Hal ini boleh terjadi disebabkan oleh sikap seseorang, kemewahan dan penampilan yang ditunjukkan pada sosial media seseorang itu. Seterusnya adalah kurang didikan agama daripada ibu bapa.
hal ini, anak-anak kurang pengetahuan nilai-nilai agama dalam diri seseorang itu. Jadi, daripada kurang dididikan agama daripada ibu bapa ni, anak-anak tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk untuk dijadikan teladan. Dan hal ini mereka akan membawa perkara tersebut ke dalam sosial media. Contohnya, memulakan mesej yang mengganggu dan mengancam seseorang itu. Dalam maksud yang lain, mesej berunsur ugutan terhadap seseorang individu. Seterusnya, membuat dan berkongsi video yang memalukan mangsa tidak bersalah dan menghantar kepada sosial media. Seterusnya, semua individu hendaklah berhati-hati dalam menyebarkan semua perkara di sosial media supaya perkara yang tidak diingini terus berlaku. Di sini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Muhammad Fawaz. Hal ini kerana memberi peluang keemasan kepada kami sekumpulan untuk membuat projek yang indah mengenai topik cyberbullying dan oversharing. Ini juga dapat membantu kami sekumpulan untuk mendapatkan info yang terjadi di sosial media pada masa kini yang tanpa disedari oleh sesiapa masyarakat. Sekian, terima kasih.